billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Masih tuan-tuan majlis yang menekan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para ahli jatuhan ke surau, para asatizah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada ketika dan saat ini Allah melapangkan waktu kita, Allah meringankan tubuh kita, Allah melembutkan tubuh kita untuk melakukan ketaatan pada Allah SWT. Moga-moga saat dan waktu ini menjadi hujah kita di akhirat nanti apabila Allah tanya, wa an umrini fima afnah, tentang umurnya bagaimana dihabiskan. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah sebahagian waktuku yang kugunakan untuk mentaati perintahmu. Menjadi hujah kita depan Allah SWT, insyaAllah. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang ada ini saya nak memetik beberapa ayat dalam surah An-Nur dan juga kita lihat beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada mukjizat Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran terlampau banyak mukjizat yang ada di sini. Saya ambil petik beberapa ayat sahaja. Dalam surah An-Nur, An-Nur ni merupakan surah dinamakan An-Nur maksudnya cahaya, dan dia terkandung ataupun di antara surah-surah Madaniyah. Bila kita belajar tafsir, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah dengan ciri-ciri yang berbeza. Sebelum kita belajar tafsir, usul tafsir, biasanya kita akan pelajari benda-benda ni. Dalam bab usul tafsir, antara perkara yang diperbincangkan ialah apa dia surah Makkiyah, apa dia surah Madaniyah. Surah Makkiyah ialah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, bukan surah yang diturunkan di Mekah ya. Ramai yang ingatkan surah-surah yang diturunkan di Mekah, tidak. Ia adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, dan dia punya ciri-ciri yang tersendiri. Manakala surah-surah Madaniyah ialah surah-surah yang diturunkan selepas hijrah, kemungkinan di luar Madinah, dan dia punya ciri-ciri yang tersendiri. Surah Makkiyah seruannya lebih umum berbanding dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah seruannya berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Cuba perhatikan kat sini, pada awal dakwah Islam seruan secara general, umum pada manusia. Bukan, tidak ada satu ayat pun yang berbunyi ya ayyuhal Arab, ya ayyuhal Quraisy, tidak ada. Berbanding dengan masa saya bicarakan tentang agama Kristian dan agama Yahudi dahulu, seruan yang Allah serukan dalam Bible berbunyi, oh the people of Israel, wahai orang Israel. Berarti dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Daud, dakwah Nabi Sulaiman khas untuk Bani Israel sahaja. Hatta dalam Al-Quran pun menjelaskan, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, ketika mana Nabi Isa menyeru pada kaumnya, wahai Bani Israel. Sebaliknya, agama Islam, Al-Quran diturunkan daripada awal, seruannya sudah berbunyi wahai manusia, secara general, regardless sama ada dia Arab ataupun bukan Arab, dia Cina ke dia Melayu. Cuma dekat konteks Malaysia ni, sebab majoriti orang Islam adalah Melayu, jadi seolah-olah sinonim Islam tu dengan Melayu ya. Tetapi kalau tuan-tuan pergi dekat Sarawak, kelompok Kelabit, Melanau, 50% beragama Kristian. Hatta menteri kita Datuk Idris Jala
nama-nama macam kita, tapi dia adalah orang Kristian. Bukan Datuk. Ya Datuk Idris Jala. Bukan Idris Yusof ya, salah. Datuk Idris Jala tu Kristian. Datuk Idris bin Jala Kristian. Nama macam nama kita, Kelabit dan Melanau ni adalah rumpun Melayu. Ya. Tetapi 50% daripada mereka ini beragama Kristian. Nama Aisyah binti Ibrahim, Fatimah binti Ibrahim biasa di sana. Jadi kadang nama itu Anwang Singh, Muslim tapi nama Cina. Laksmana Cheng Ho, Muslim datang ke Malaysia. Islam sampai ke China lebih awal sebelum Islam sampai ke Malaysia. That's why kita lihat tamadun yang ada di Melaka, satu-satunya negeri di Malaysia, masjid-masjid dia ikut tamadun Cina. Sebab apa? Dan kenapa wujudnya Baba Nyonya di Melaka? Tidak ada di negeri lain. Kenapa? Baba Nyonya wujud di Melaka tu sebab apa? Kenapa tidak wujud Baba Nyonya di negeri lain? Dan dalam masa yang sama ada juga Cina di negeri lain. Sebab ini adalah generasi yang berbeza. Baba Nyonya dan juga tamadun Islam dalam bentuk tamadun Cina ini datangnya daripada hubungan diplomatik di antara Kesultanan Melaka dengan kerajaan Cina. Melaka merupakan salah satu pelabuhan yang terpenting satu ketika dahulu. Pelabuhan perdagangan yang terpenting ketika itu. So, kerajaan Cina menghantar orang-orang Cina untuk berkomunikasi, untuk hidup bersama di Malaysia. Antaranya yang datang ialah Laksmana Cheng Ho, Puteri Hang Lipoh, ya. Dan mereka hidup dalam bahasa Arab sebutkan al-ihtikak baina hadratain, kesatuan di antara dua tamadun ini. Natijahnya orang-orang Cina yang datang di zaman tersebut, mereka hidup sama dengan orang Melayu, makan sambal belacan macam orang Melayu, pakai baju kebaya macam orang Melayu, bercakap macam orang Melayu, fasih macam orang Melayu, dan boleh katakan lupa bahasa Cina mereka. Dan inilah terbentuknya Baba dan Nyonya yang tidak beragama Islam. Namun yang beragama Islam mendirikan masjid mengikut tamadun negara mereka. Sebab tu di Melaka banyak masjid-masjid ikut tamadun Cina. Manakala orang-orang Cina yang bukan berbaba Nyonya ni, yang kita lihat banyak sekarang, mereka ini datang zaman penjajah, yang dibawa oleh penjajah. Dua generasi yang berbeza dan dua keadaan yang berbeza, ya, dua keadaan yang berbeza. Baik, balik pada sini. Oleh kerana kat Malaysia ni ramai orang Melayu jadi Islam, kadang-kala kita nampak bahawa Islam tu Melayu, Melayu itu Islam, which is wrong. Ya, which is wrong. Cuma dekat Semenanjung kita mungkin boleh nampaknya itu, dekat Sabah Sarawak tidak. Mungkin ramai yang tak perasan Datuk Idris Jala tu adalah Kristian, ya. Taib. Dalam surah An-Nur ayat yang pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya petik tafsiran yang dibuat oleh Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Kathir menjelaskan ia adalah surah Madaniyah. Sebelum ni saya sambung balik surah Madaniyah tadi, Makkiyah Madaniyah. Surah Makkiyah surahnya ya ayuhan nas, surah Madaniyah surahnya ya ayyuhalladzina amanu. Mana ayat yang surahnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah surah-surah Madaniyah. Okey? Surah Makkiyah ya ayuhan nas. Ciri yang kedua, surah Makkiyah banyak membicarakan tentang akidah, konsep ketuhanan, ya, hari kiamat, alam kubur. Ini masalah asas, masalah akidah. Manakala surah Madaniyah membicarakan tentang perundangan, tentang syariat, tentang hukum hakam. Sebab itulah seruannya lebih kepada wahai orang-orang beriman, laksanakanlah
tanggungjawab ini. Wahai orang beriman, laksanakanlah solat. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu. Wahai orang beriman, sembahyanglah kamu. Ya, ini surah Madaniyah. Dan surah An-Nur merupakan surah yang banyak membicarakan tentang syariat dan perundangan ataupun tata cara hidup dalam kelompok muslim. Baik. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Suratun, sungguh Al-Quran. Walaupun ayat ini membicarakan surah, tapi ia bermaksud Al-Quran, ya, bukan maksud surah An-Nur, tetapi suratun ini maksudnya adalah Al-Quran. Suratun anzalnaha, kami telah turunkannya. Nak gambarkan bahawa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad, sebab saya nak kaitkan dengan apa yang kita akan bicarakan nanti. Nak gambarkan bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah, bukan Nabi Muhammad. Anzalnaha wa faradnaha, dan telah kami wajibkan tanggungjawab peraturan-peraturan yang ada untuk dilaksanakan oleh orang yang beriman. Suratun anzalnaha faradnaha, sungguhnya Al-Quran kami yang turunkan dan kami telah pun mewajibkan tanggungjawab peraturan-peraturan untuk dilaksanakan oleh orang mukmin. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, dan kami telah turunkan padanya ayat-ayat yang memberikan keterangan-keterangan, la'allakum tadhakkarun, moga-moga kamu mendapat peringatan. So ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan, dan dalam kitab ini ada peraturan-peraturan, ada syariat, ada perundangan, ada sistem. Faradnaha, kami wajibkan bagi orang mukmin untuk mengikuti. Dan kewajipan yang diberikan oleh Al-Quran di sini bukan hanya untuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia sampai hari kiamat. Dan malam ni kita nak lihat beberapa contoh. Walaupun Al-Quran ini diturunkan di zaman unta, walaupun Quran ini diturunkan di tengah padang pasir yang tidak ada tamadun, tetapi bagaimana ia masih relevan di zaman kita sekarang. Dan kalau kita nak tahu salah satu tanda Al-Quran ini masih relevan di zaman kita sekarang, ilmu-ilmu Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman. Ilmu Al-Quran tidak ketinggalan zaman. Contohnya, kalau kita beli buku sains, buku ini menjarakan bahawa planet ada 7. Buku ini diterbitkan contohnya pada tahun 78. Kita akan kata buku ini ketinggalan zaman, sebab planet yang ke-11 telah pun ditemui, dan banyak lagi planet-planet yang akan ditemui. So buku ni ketinggalan zaman, tidak ikut peredaran semasa. Sebab ilmu yang ada ini lebih ke hadapan berbanding dengan tulisan buku tersebut. Tetapi andai kata buku ini membicarakan perkara yang baru ditemui. Contohnya, ada seorang penulis membuat prediction Perang Dunia Ketiga akan berlaku pada tahun 2020. Dan punca berlakunya ialah tercetusnya pergaduhan di antara orang Arab dan orang Yahudi, maka meledaklah peperangan dunia yang ketiga. Tiba-tiba ia berlaku seperti mana prediction yang dilakukan oleh penulis tersebut. Kita akan katakan bahawa orang ni tajam pemikirannya. Ya, orang ini tajam pemikirannya. Dan prediction dia tepat. Pastinya orang yang pintar, orang cerdik. Bagaimana pula kalau kita katakan ini berlaku pada Al-Quran, tuan-tuan? Baik, pada malam ni saya nak petik ayat yang berkaitan dengan alam samudera dalam surah An-Nur, dan juga kita lihat dalam surah Ar-Rahman, dan kita lihat dengan kehidupan kita seharian, insya-Allah. Dalam ayat yang ke-40, kalau kita perhatikan tadi, ya, ayat yang pertama Allah SWT menjelaskan wa anzalna fiha ayatin
bayyinatin, dan kami turunkan dalam Al-Quran ni ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa anzalna fiha, pada Al-Quran tu memang dah ada ayat Quran tu, memang ayat Quran. Tetapi ayat di sini fiha ayat, bukan maksudnya ayat yang kita baca ini, ya. Ayat di sini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kami turunkan dalam Al-Quran adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bayyinatin, yang terang dan jelas, cannot be denied by anybody. Benda yang tidak mungkin dapat disangkal, yang dapat dinafikan oleh manusia. Berarti kalau kita lihat ayat ini, Allah SWT jelaskan, yang pertama, ayat ini Allah turunkan dan Allah berikan kefarduan, kewajiban, peraturan untuk dilaksanakan, diikuti. Kemudian Allah jelaskan wa anzalna fiha, dan kami turunkan padanya. Dalam Al-Quran tu ada keterangan-keterangan, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT, bayyinatin, yang jelas dan nyata, la'allakum tadhakkarun. Moga-moga dengan keterangan tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran ni kamu mendapat peringatan. Di antara peringatan yang saya nak bawa, di antara tanda-tanda yang saya nak bawa hari ini, ayat yang ke-40 surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu maujun min fawqihi mauj. Min fawqihi sihabun dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Alam samudra. Ayat ini membicarakan tentang alam samudra. UPM adalah universiti yang pertama buat kuliah samudra. Universiti yang pertama kat Malaysia. Nak gambarkan bahawa dekat Malaysia ni kajian tentang alam samudra adalah satu yang baru. Tambah lagi, zaman Nabi Muhammad SAW, kajian tentang alam samudra ini masih belum diterokai lagi. Dan kita tidak pernah mendengar Rasulullah berlayar di lautan. Pernah dengar tak, tuan? Kita tak pernah dengar Rasulullah berlayar di lautan. Yang kita tahu, Rasulullah SAW pernah pergi ke Syam ikut jalan darat, tapi jalan laut tidak pernah. Dan kita tak pernah mendengar Rasulullah menyelam di dalam lautan. Tak pernah. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW boleh menceritakan, Rasulullah SAW boleh menceritakan perkara yang ada di dalam lautan yang tidak pernah diketahui oleh umat yang lalu. Bahkan dalam tafsiran-tafsiran yang lalu tidak membicarakan detail, sebab ilmu ini tak sampai pada para mufassirun. Untuk makluman tuan-tuan, para mufassirun bukan mengetahui semua ayat Quran. Ya, mereka mentafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada ilmu yang mereka miliki. Mungkin mereka mahir dalam bidang Quran, mereka tidak mahir dalam bidang sains. Mungkin mereka mahir dalam bidang sains, tapi mereka tak tahu tafsir, mereka tak tahu bahasa Arab. Jadi mereka tidak mampu untuk menafsirkan Quran secara komplit seperti mana kita kata inilah maksud sebenarnya Al-Quran. Tidak. Hanya sebagai, sebab tu kita lihat Quran masih lagi terus ditafsir daripada semasa ke semasa. Penemuan-penemuan tafsiran baru dalam Al-Quran ini terlampau banyak. Tidak ada orang yang boleh stop, sebab Allah SWT telah pun jelaskan, Allah akan terus tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT di muka bumi ini. Jadi kita lihat ayat ni, ya. Allah menceritakan tentang alam samudra. Au kadzulumatin fi boleh tolong buat tak kat sini. Saya tunjukkan ayat ni supaya nampak. Au kadzulumatin fi bahril lujji. Kalau kita perhatikan ayat ni, ya, Allah membicarakan tentang alam samudra. Jazakallah khairan. Katalah ni sini sinaran matahari. Sini sinaran matahari. Okey. Di sini adalah permukaan lautan. Okey. Ini permukaan lautan. Dan ini kepulan awan. Di sini kepulan awan. Ada maka pen yang lain?
Apa dia? Dalam drawer. Oh, marker pen besar-besar ha. Okey. Ini kepulan ini sinaran matahari. Ini kepulan awan. Okey. Di sini lautan. Okay. Apa yang dibicarakan dalam ayat ini, siapa di kalangan kita yang pernah mengetahui bahawa dalam laut ada 2 lapisan ombak? Saya yakin ramai yang ada kat sini tak tahu. Mungkin ada yang tahu. Sebahagian besar tak tahu. Saya pun tak tahu sebelum ni. Tetapi tidak pernah diketahui oleh orang ramai bahawa dalam lautan ini ada 2 lapisan ombak. Yang Allah dah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Di mana Allah SWT jelaskan au kadhulumatin fi bahril lujji. Bagaikan kegelapan yang ada di lautan dalam. Bahril lujji, ini lautan dalam, deep ocean, lautan Atlantik, lautan bukan laut ya, lautan. Kalau Selat Melaka benda ni ada tidak tak pasti sebab Selat Melaka tak dalam. Okey, kegelapan yang ada di lautan dalam ni kawasan yang gelap. Au kadhulumatin fi bahril, ni kawasan gelap. Yaghshahu maujun, di atas kegelapan ni ada lapisan ombak. Min fawqihi maujun, di atas ombak ini ada lapisan ombak yang lain. Okey, saya ulang balik. Au kadhulumatin fi bahril lujji, dan bagaikan kegelapan yang ada di lautan dalam. Yaghshahu maujun, di atas kegelapan ini ada ombak. Min fawqihi maujun, di atas ombak ini ada lapisan ombak yang lain. Min fawqihi sihabun, di atas ombak ini ada kepulan awan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atasnya ada kegelapan yang berbeza-beza. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah, dan di kegelapan sini kalau dia letak tangan macam ini dia tidak nampak. Sebab cahaya tidak ada. Kita nampak sebab ada cahaya. Bila cahaya tidak ada, kita tak nampak. Ya? Okey. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah. Kalau dia keluarkan tangan macam ini, dia tak boleh nampak sebab tak ada cahaya. Cuba perhatikan kat sini, fakta saintifik yang berlaku. Cahaya matahari menerangi alam ini. Apabila cahaya matahari menyentuh awan, sini kawasan terang benderang. Kawasan ni, apa yang berlaku pada kawasan ni? Dia akan jadi redup sikit, ada kepulan awan. Betul? So ni tapisan yang pertama, ni tapisan yang pertama. Kemudian cahaya yang lepas kat sini dekat ombak, sebahagian akan dipantulkan balik. Kalau kita belajar fizik kanta cembung dan kanta cekung, bagaimana dia dibiaskan pantulan balik. Sebahagian cahaya dipantulkan balik, sebahagian cahaya dipantulkan balik, menyebabkan sebahagian kecil saja cahaya yang masuk ke dalam. Dan tak semua cahaya masuk ke dalam. Sebab di sini cahaya merah tak masuk ke dalam laut. Cahaya ada 7, pelangi ada 7 cahaya. Cahaya merah tak masuk dalam sini. Sebab tu kalau orang luka dalam laut, warna merah tak nampak, dia jadi warna hitam. Tak semua cahaya masuk. Dan kemudian bila cahaya ni yang sedikit ni sampai ke sini, dia pun akan dibalikkan sehingga kan kawasan ni gelap gelita. Dan para ahli samudra menyatakan bahawa hanya ikan-ikan yang bersisik bercahaya Allah jadikan cahaya dalam pada ikan tu, dia boleh hidup. Ikan keli tak boleh hidup sini tuan. Ikan keli tak ada sisik, ikan sembilang tak boleh hidup kat sini. Wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tak bagi cahaya kat sini, dia tak boleh hidup, gelap gelita. So secara saintifik didapati bahawa hanya ikan yang bersisik dan sisik itu bercahaya saja yang boleh hidup kat sini. Kita ambil contoh klip-klip. Klip-klip ada cahaya sendiri kan? Klip-klip ada cahaya sendiri dan dia mengeluarkan cahaya dalam gelap gelita. Demikian juga ada ikan yang bercahaya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok
National Geography dan sebagainya, yang sewaktu dengannya kadang-kadang kita nampak dokumentari yang menakjubkan yang kita tak pernah nampak alam ini. Saya suka tengok National Geography ni sebab dia memberikan maklumat-maklumat subhanallah yang kita tak pernah nampak, yang kita tak pernah terfikir benda ni wujud. Ini baru berada di alam dunia ni. So kita perhatikan ayat ini, tapisan yang pertama di sini, tapisan yang kedua di sini, tapisan yang kedua, ni tapisan yang ketiga. So Allah SWT sebutkan tadi, ombak di atasnya ada ombak yang lain, di atas ombak ni ada kepulan awan, dan kegelapan, di atasnya ada kegelapan yang berbeza-beza. Ini 4 tingkat kegelapan yang berbeza. Terang benderang, redup, mula gelap, gelap gelita. Nabi Muhammad tak pernah menyelam dalam laut, which is impossible that he could explain this thing in detail kalau ia bukan pada Allah SWT. Kalau ia bukan pada Allah SWT. Sebab itu daripada awal kuliah tadi saya jelaskan, suratun anzalnaha, Al-Quran kami turunkan. Nak gambarkan dia bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ia daripada Nabi Muhammad SAW, tak mungkin Nabi Muhammad boleh cerita benda ni. Satu benda yang mustahil, tuan-tuan. Dan ia exactly detail. Allah describe detail. Kegelapan, di atasnya ada ombak, dan di atasnya ada ombak yang lain, dan di atas ombak ni ada kepulan awan. Kegelapan, di atasnya ada kegelapan yang berbeza. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah, dan kalau dia keluarkan tangan dia tak nampak. Wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur, dan siapa yang hidup kat sini kalau Allah tak bagi cahaya, mereka tidak ada cahaya. Sebenarnya ayat ni Allah bukan sekadar nak cerita benda saintifik, tetapi penghujung ayat tu, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wahai manusia, sedarilah bahawa hidup kita kat dunia ini bagaikan kegelapan di dasar lautan, tidak ada cahaya. Barang siapa yang tidak ada cahaya iman, mereka akan terus hidup dalam kegelapan jahiliah. Tetapi datangnya Islam membawa cahaya keimanan pada kita. Ini adalah satu tamthilan, satu perbandingan yang Allah nak berikan pada kita, bahawa hidup di dunia ini bagaikan kegelapan di alam lautan. Jadi hendaklah kita mencari cahaya iman, cari hidayah. Namun dalam cara Allah nak sampaikan pada kita ini dengan cara fakta saintifik yang tidak boleh disangkal oleh orang ramai. Benda ini satu benda yang cukup menarik, tak mungkin diketahui oleh orang zaman dahulu, namun Al-Quran sebutkan 1400 tahun yang lalu. Ini satu, subhanallah, tuan-tuan. Satu lagi yang baru ditemui oleh Jacques Cousteau. Jacques Cousteau ni seorang ahli oceanographer yang banyak menyelam di lautan. Banyak lautan yang dia dah selami. Dalam beberapa ayat dalam surah Ar-Rahman bicarakan pertemuan di antara dua lautan. Ini biasa dah kita dah dengar dah. Pertemuan di antara marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Pertemuan di antara dua lautan, terbentuk satu garisan. Ni tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, boleh detail, tengok gambarnya. Tekan pertemuan di antara dua lautan, ditunjukkan video. Nampak dua lautan bertemu, di mana lautan ini, kalau kita lihat komponen garam yang berbeza menyebabkan warna air laut ni berbeza. Dan pertemuan di antara dua lautan, nampak garis pemisah di antara dua lautan ni. Garisan ini namakan membran dalam konteks fizik, dan nampak jelas garis pemisah. Walaupun dia ada garis pemisah, tetapi molekul-molekul garam ini masih boleh berpindah satu tempat ke satu tempat. Namun demikian, ada garis pemisah, barzakhul la yabghiyan, ada garis pemisah yang cukup jelas. Namun ayat yang saya nak bicarakan lebih detail ni ayat satu lagi, di mana Allah SWT jelaskan pertemuan di antara dua laut. Hadza milhun ujad, ini air tawar, dan di sini air masin. Di antara pertemuan di antara air tawar dan air masin ini ada garis pemisah yang cukup jelas. Dalam surah Al-Furqan,
Cuba tu bayangkan ya, di mana ada lautan yang ada pertemuan laut Masin, ni air tawar dengan air masin, ada tak? Mungkin kita nampak muara sungai. Masa saya dekat Sarawak dulu, saya pergi kat Santubong. Muara sungai, pertemuan di antara sungai dengan laut. Nampak memang ada pemisah. Saya nak pergi Taman Negara Pahang. Tak lama dulu pun 6 tahun ni Taman Negara Pahang saya pergi. Di muara sungai dengan laut tu nampak ada perbezaan. Tetapi apa yang ditemui oleh Jacques Cousteau, dia menyelam di laut Meksiko, di dasar laut ada air tawar. Di dasar laut ada lapisan air tawar. Dan pertemuan di antara air tawar dengan air masin ini ada garisan yang memisahkan, bagaikan minyak dengan air. Yang baru ditemui pada abad ini. Jacques Cousteau telah pun menyelam di banyak lautan, tetapi baru ditemui di Laut Meksiko ini. Pertemuan di antara air masin dan air tawar yang berada di dalam laut. Dulu tak pernah kita bayangkan adanya air tawar dalam laut. Al-Quran dah sebutkan 1400 tahun yang lalu tu. Dan Nabi Muhammad dah menceritakan perkara ini. Kalau kita nak detailkan dahulu, mungkin orang ketawakan Nabi Muhammad, Muhammad, kamu gila ke mana ada air masin dalam laut? Tetapi hakikat sekarang baru ditemui. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita kaji Al-Quran ni, subhanallah, banyak kebenaran-kebenaran yang kita temui baru ditemui di abad ini. Dan Jacques Cousteau ni, dia juga antara orang yang menemui marajal bahraini yaltaqiyan, pertemuan di antara dua laut. Kemudian penemuan yang agak baru, tak salah dalam 3 tahun lepas, ditemui lapisan air tawar di dasar lautan. Satu benda yang agak menakjubkan. Dulu masa saya pergi Langkawi kali pertama, pergi ke bawah pulau tu, tak salah saya Pulau Dayang Bunting. Di tengah pulau Dayang Bunting, saya tertanya-tanya, macam mana di tengah pulau ini ada air tawar? Sebab dulu pernah baca cerita kisah seorang Bani Israel yang beribadat selama 500 tahun, duduk di atas pulau, kerja je sembahyang je, tak kerja pun Allah tumbuhkan pohon delima. Setiap hari pokok ini berbuah untuk makanan beliau. Dia makan buah delima. Air tawar ada di tengah pulau. Saya terpakai macam mana kat pulau ada air tawar. Bila pergi kat Pulau Dayang Bunting yang kecil, di tengah pulau ada tasik yang begitu besar, dan airnya air tawar. Saya terfikir macam mana ada air tawar di pulau. Kemudian apabila ditemui oleh Jacques Cousteau, ada lapisan air tawar dalam lautan, menjawab soalan. Bagaimana terbentuknya air tawar di pulau? Sebab di dasar lautan pun ada air tawar. Namun perkara ini tuan-tuan, kalau kita detailkan pada zaman Nabi Muhammad, orang tak boleh nak percaya. Seperti mana Nabi Muhammad mendakwa, pergi Isra' Mi'raj, pergi balik dalam satu malam. Dan ada orang yang murtad zaman Nabi dengan peristiwa ini. Kata confirm Muhammad gila. Sebab nak pergi balik, tak payah Mi'raj, Isra' sahaja pergi ke Palestin mengambil masa 2 bulan. Pergi sebulan, balik sebulan. Macam mana pula Muhammad claim boleh pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun dalam masa hanya 1 malam? Cuma kalau kita bicarakan sekarang secara saintifik, orang yang tak percaya perkara ini adalah orang yang paling goblok. Sebab naik private jet 1 jam suku sampai dah. Daripada sini, daripada Mekah ke Palestin, naik private jet 1 jam suku, pergi balik 2 jam setengah. Dulu orang tak boleh nak bayangkan. Ya? Okey. Private jet pergi balik 2 jam setengah, naik ke langit. Syekh Muzaffar 1 jam sampai ke 1 jam dia dah melepasi tarikan graviti.
1 jam dah melepasi tarikan graviti. Cumanya naik ke langit tu bentuknya macam mana sampai sekarang kita tidak tahu. Belum ada mana-mana para astronomer atau para saintis yang boleh meletakkan ini langit pertama, langit belum ada lagi. Tidak terjangkau lagi ilmu kita tuan-tuan di mana langit itu. Lapis pertama, lapis kedua tidak terjangkau. Ya, sebab luasnya, Allahu Akbar, luasnya galaksi kita ni, timur dan barat, galaksi satu kita, galaksi Milky Way kita ni ataupun Bima Sakti, timur dan barat galaksi kita luasnya 1,000,000 tahun cahaya. Sedangkan cahaya bergerak sejauh 300,000 kilometer per second. Mampu kita nak? Cahaya boleh mengelilingi bumi 7 kali sesaat, tuan-tuan. Cahaya boleh mengelilingi bumi 7 kali saat. Dan cahaya matahari nak sampai ke bumi ni lebih kurang 8 minit. Cuba tuan bayangkan, boleh bayangkan tak, bumi yang seluas ni cahaya boleh kelilingi 7 kali dalam satu saat, namun jarak cahaya matahari nak sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Berapa jarak bumi dengan matahari? Boleh bayangkan? Dan bumi, saiz bumi dengan saiz matahari 1,500 kali ganda lebih besar pada saiz bumi. Coeknya dari kita ni. Jadi kalau kita rasa kita ni hebat sangat, bayangkan kita dengan matahari, bumi dengan matahari tak ada bandingan, tuan. Tuan-tuan kalau ada masa boleh pergi dekat planetarium negara, diizinkan untuk tengok cerap matahari. Tengok matahari. Di cerap matahari, bila tengok matahari tu ada spot, titik-titik hitam, tumpuk-tumpuk hitam. Tumpuk-tumpuk hitam tu hanya titik-titik je. Kadang kita nampak 2, kadang nampak 3. Tetapi titik hitam itu lebih besar pada saiz bumi. Yang kecil kita nampak hanya titik saja. Jadi alam maya ini kita nampak kebesaran Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kala jangan jadi macam ubi, makin tua makin ganyut. Makin tua makin ganyut. Sebagai penutup ni, saya nak sentuh, minta maaf lah kalau ada kat sini yang masuk ke bulan G25. Ada tak? Inilah yang masukkan makin tua kok makin ganyut. Sepatutnya makin tua ni makin dekat dengan Allah SWT, kan? Saya alhamdulillah syukur kawan-kawan saya dulu masa kat UPM, masa sama belajar kat UPM, ada di kalangan tu yang memang gonjol-gonjol teruk. Memang teruk, ya. Kalau tengok hidup dia masa kat universiti, masya-Allah, zaman Ali Setan. Zaman filem Ali Setan tu, masa itulah kami kat universiti. Kalau siapa tengok lagi filem Ali Setan, ya. Ingat filem Ali Setan, Azmil Mustafa dengan Oji. Zaman Ali Setan, zaman tu kami kat universiti memang ramai yang gojol-gojol macam Ali Setan. Tapi bila dah mula tua-tua je ni, dah dekat di ambang 50-an, masya-Allah, kadang malu. Mereka lebih hebat daripada kita. Jadi pengurusi masjid, buat program sana, program sini, program dakwah sana, program sini. Nampak berubah. Jadi bayangkan, kelompok G25 ini, mereka inilah pentadbir-pentadbir negara dulu, tuan-tuan. Yang sekarang dah pencin, dah mula pencin. Mereka inilah yang membentuk polisi negara. Tak peliklah kalau negara kita ini jauh pada syariat Allah SWT. Sebab bila dah pencin, antara yang dia minta ialah, kenapa nak halang kharwa? Itu semua adalah hal peribadi. Antara permintaan, kalau dibuat di rumah sendiri, itu bukan namanya khalwat, itu hak peribadi, jangan kacau. Sebab tu kita dah tua ni, makin tua makin ingat pada Allah SWT. Bukan buat benda yang bukan-bukan atas nama hak kebebasan manusia. Untuk makluman tuan-tuan, hak kebebasan manusia ini adalah seruan yang dibuat oleh Islam liberal. Mereka ini hasil daripada gelombang yang ada di barat dahulu, ya, yang minta hak kebebasan manusia. Dan di antara permintaan yang diminta ialah, kenapa nak stop kalau orang nak buat hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan?
LGBT, LG, lesbianism, gay, dengan nak tukar jantina. Bayangkan ya, mereka ini orang yang pegang polisi-polisi kerajaan dulu besar-besar, pangkat besar-besar dalam kerajaan. Tahu tak G29? G29? Tengok senarai nama mereka. Bukan tukang kebun, bukan orang kampung. Mereka ni yang memegang polisi kerajaan dahulu. Dan sepatutnya bila kita dah peringkat tua sebenarnya, makin kita rapat dengan Allah SWT. Apa yang saya nak gambarkan ialah kelompok ini seolah menggambarkan Quran ni dah outdated, tak sesuai zaman kita. Dan saya nak buktikan bahawa Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, yang kamu tak tahu isi kandungnya, baru diketahui oleh umat sekarang, nak gambarkan Quran masih lagi relevan untuk zaman kita. Bukan hanya untuk zaman unta. Al-Quran bukan hanya sekadar sesuai untuk zaman unta. Ya? Bayangkan apa yang ditemui oleh Jacques Cousteau. Hanya ditemui oleh seorang ni bernama Jacques Cousteau di abad ini. Dan alam samudra di ombak di antara dua lapisan ombak dalam lautan dalam pun hanya ditemui di zaman moden ini. Sedangkan Al-Quran dah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Jadi kita sebagai umat Islam, tuan-tuan, puan sekalian, sepatutnya kita rasa bertuah. Kita satu-satunya umat di dunia ini yang ada kitab Allah sendiri turunkan, dan Allah perjelaskan satu-satu perundangan sistem peraturannya. Farradnaha, kami wajibkan peraturan tanggungjawab ini untuk dilaksanakan, yang disupervise oleh Allah SWT sendiri, bukan oleh manusia. Saya ambil contoh, tuan ya. Ramai di antara orang yang menolak syariat Islam, perundangan Islam ni, alasan menyatakan bahawa syariat Islam tidak diketahui oleh orang ramai. Tuan-tuan tahu tak, di international law, perundangan dunia, sumber rujukan utamanya ialah Piagam Madinah. Tuan-tuan tahu tak? Di international law ni, perundangan dunia, sumber rujukan utama adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah di antara perjanjian ataupun undang-undang yang cukup rapi yang tertulis. Dan dia menjadi sumber rujukan perundangan dunia. Namun penjajah pandai. Penjajah bila meninggalkan mana-mana negara, apa yang diserapkan dalam minda mereka, kalau tidak kerana penjajah, kita akan mundur. That's why kita boleh menerima civil law, British law. Dan saya yakin kalau saya tanya tuan-tuan yang ada kat sini tentang British law, 99% tak tahu. Betul ke betul? Tapi kenapa kita boleh terima? Sebab being planted in our mind that British telah pun mencapai tamadun yang begitu hebat, boleh menguasai dunia, dan nak maju, kita nak tak nak, kita ikut mereka. Inilah di antara slogan yang dibuat oleh kelompok Islam liberal untuk mengajak manusia menyeru pada kebebasan ataupun hak individu, hak asasi manusia. Siapa yang sembahyang Jumaat hari ini di masjid-masjid wilayah, hari ini ada bicara khutbah Jumaat bicarakan tentang hak asasi manusia dan bicarakan tentang Islam liberal. Islam liberal, khutbah saya rasa khutbah cukup baik hari ini, bicarakan tentang Islam liberal, walaupun dia tidak cakap secara direct tentang G29, tapi kalau G25, tapi orang yang faham khutbah itu ditujukan pada orang yang mempunyai fikiran selari dengan kelompok G25 yang mempertikaikan tentang hak kebebasan manusia, sedangkan Islam telah memberikan hak kebebasan manusia ini cukup luas, lebih daripada agama-agama yang lain. Dan untuk makluman tuan-tuan, Islam dalam syariatnya menjaga 5 perkara ini yang dinamakan khamsatu daruriyat ataupun 5 perkara asas Islam, syariat Islam untuk menegakkan agama. Sebab tu mereka yang menentang agama Islam boleh diperangi, ya, menjaga agama. Mereka yang menukar agama wajib untuk diajak bertaubat.
Dia bagi ruang untuk bertaubat. Diajar dulu, bukan terus dihukum bunuh ya. Jangan ikut apa yang dihebah-hebahkan di YouTube sekarang, di mana IS duk sibuk tembak-tembak sana sini, mengucap tak tahu je terus tembak. Itu salah. Hatta IS ni tuan-tuan kena buka minda balik. Saya 100% masih lagi cuak apa yang berlaku di dunia sekarang ini dilakukan oleh umat Islam. Untuk makluman sekarang ni, ada lebih 1,000 arkitek dan juga engineer di Amerika minta supaya kaji balik macam mana World Trade Center itu boleh roboh. It is impossible minyak yang ada dalam kapal terbang itu boleh merobohkan dua bangunan ini. Mustahil benda itu boleh berlaku. Scientifically tak mungkin boleh berlaku. Ledakan yang dihasilkan oleh minyak yang ada dalam kapal terbang itu boleh meruntuhkan dua bangunan ini. That's number one. Number two, satu lagi yang menjadi pertanyaan orang ramai. Ada 1,400 Yahudi yang bekerja di bangunan ini. Macam mana 1,400 Yahudi semua selamat dan mereka boleh keluar sebelum bangunan runtuh? Macam mana ia boleh berlaku? Mesti orang Yahudi dah tahu sebelum perkara ini berlaku. Jadi siapakah dalang sebenarnya? Dan daripada peristiwa ini, September 11, apa yang dilakukan oleh Amerika mendapat lesen untuk menghancurkan Afghanistan sehancur-hancurnya. Ini lesen yang dia dapat. Sebab Amerika kuasa veto. Kemudian, kes yang terbaru berlaku di Perancis. 150 lebih orang yang terbunuh kan? Sedangkan beribu umat Islam di Palestin mati terbunuh tidak ditangisi, tidak dibela. Dilanggar, ditembak hari-hari, dirubuhkan rumahnya. Di mana dunia nak membela umat Islam di Palestin? Beribu. Tetapi saya masih cuak. Apakah IS yang melakukan perkara ini di Perancis? Dan siapa IS sebenarnya? Siapa IS sebenarnya? Ya. Dan Al-Qaeda, kalau kita lihat, akhirnya CIA mengakui bahawa Al-Qaeda yang membantu dari segi ketenteraan duit Al-Qaeda ialah CIA sendiri. Mereka mencipta Al-Qaeda, mereka membantu bagi keuangan untuk menghancurkan umat Islam. Dan disitulah mereka dapat lesen untuk menghancurkan umat Islam pada dalam. Kalau ingat saya buat tentang perbandingan agama lepas, bagaimana tertubuhnya agama Kristian disebabkan oleh orang Yahudi. Syiah juga pengasalnya adalah orang Yahudi. Di belakang kedua-dua fahaman ini adalah orang Yahudi. Dan demikian juga IS asalnya adalah kebangkitan masyarakat, kebangkitan orang Islam. Dan dia adalah satu gerakan yang cukup baik untuk umat Islam. Tetapi apabila kemenangan demi kemenangan dah ada, siapa yang lead lepas tu? Siapa yang ambil kesempatan? Yang mengambil kesempatan adalah musuh-musuh Islam. Sehingga kan bekas-bekas pimpinan Saddam banyak ada dalam pimpinan IS. Katalah IS yang melakukan serangan pada Perancis. Walaupun saya masih cuak, apakah sebenarnya mereka yang buat ataupun diarahkan oleh orang lain? Sebab Perancis dengan insiden itu mendapat lesen secara terbuka, secara rasmi menghancurkan umat Islam di Syria. Yang dibunuh siapa tuan-tuan? Yang dibunuh IS ke orang awam? Yang dibunuh oleh orang awam. Yang dibunuh ialah orang Sunni, bukan orang Syiah pun. Ya, yang dibunuh orang Sunni, yang dibunuh orang awam. Di mana serangan yang diberikan pada IS? Lebih pada 2,000 umat Islam dibunuh oleh Perancis. Dan baru-baru ni kerajaan Britain telah meluluskan bahawa Britain akan turut serta menyerang Syria. Siapa yang diserang? IS ke? Kita lihat dahulu, apabila Saddam, memang kesalahan Saddam tindakan dia terhadap Kuwait. Natijah pada itu, kerajaan Amerika ada lesen untuk menyerang Iraq. Yang dibunuh Saddam ke orang awam. Setelah hancur Iraq, barulah ditangkap Saddam. Ya, setelah hancur Iraq. Kenapa awal-awal tidak ditangkap Saddam? Bukan susah no, Amerika nak tangkap Saddam ni. Untuk makluman tuan-tuan ya, Amerika mencipta
5 kapal selam yang kontrol dunia. 3 Amerika pegang, 2 Amerika bagi, 1 pada Itali, 1 pada Perancis. Dia boleh menyelam di dasar lautan, lautan dalam, di dasar lautan dalam, menerokai seluruh dunia. 5, hanya 5 aja kapal selam ni di dunia yang mampu melakukan gerakan di lautan dalam. Tetapi macam mana kapal selam yang dimiliki oleh, yang diberikan pada Perancis ini, pada Itali, being hijack, berada di sebuah pulau. So mau tidak mau kapal itu telah pun dibinasakan. Sekarang tinggal 4. Jadi mereka kalau dia nak binasakan Malaysia, dia tak perlu serang pada udara, tuan-tuan. Kapal selam tu boleh hantar, tembak sini, hancur KL dalam masa hanya berapa saat je. So sekarang ada 4 kapal selam yang menjadi polis dunia, menguasai bahagian maritim dunia, alam samudera, yang tidak ada kuasa lain yang memiliki kuasa ini. Setakat ni hanya Amerika saja. 1 bagi pada Perancis, 1 bagi Itali, yang bagi Itali telah pun hancur. Cuma yang dibagi pada Itali pun dia tertanya-tanya macam mana benda ini boleh being hijacked. Cari oleh starlight tak nampak. Kapal ni boleh detect di mana boleh daripada starlight. Cari-cari starlight tak nampak, rupanya sorok di bawah laut, di bawah satu pulau, dan akhirnya kapal ini telah pun dibinasakan. Dengan pulau ini pun dibinasakan sekali. Tapi dunia tidak tahu benda ini. Dan result yang berlaku apabila insiden yang berlaku di Perancis. Perancis dapat lesen untuk menghancurkan umat Islam. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Saddam, yang dihancurkan ialah umat Islam di Iraq, dan yang dihancurkan ialah orang Sunni di Iraq, tuan-tuan. Kemudian selepas Amerika keluar, Amerika bagi kuasa pada siapa? Mereka bagi kuasa pada Syiah. Sebelum ni saya dah bicarakan tentang Syiah, apa kaitan Syiah dengan Yahudi, apakah akidah-akidah Syiah yang ada, dan kita nampak siapakah belakang Syiah. Dan Amerika menyerang Iraq atas alasan yang paling kuat, Iraq memproses senjata nuklear. Iran ada tahu? Iran proses juga. Iran dengan Iraq kuasa yang sama. Kenapa Amerika tidak pernah menyerang Iraq? Kenapa tidak pernah disentuh pun Iran? Kenapa Iran tidak pernah disentuh oleh mereka? Cuba fikir benda itu. Balik tuan-tuan fikirkan, kenapa ini berlaku? So apa sebenarnya yang berlaku? Dan daripada perkara ini kita nampak memang makin lama makin terang. Dulu masa tahun 70-an, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri yang atau 80-an, ulama-ulama Syiah ada dalam majlis fatwa fiqh dunia. Tapi setelah nampak kesesatan Syiah, sekarang ini mereka semua telah pun dikeluarkan sebab nampak sangat kesesatan Syiah. Kalau tuan-tuan perhatikan satu-satu akidah dia, saya dah jelaskan dulu kan? Ingat lagi akidah-akidah yang sesat dalam Syiah? Ingat lagi tak? Kalau perlu akan datang kita detail balik supaya nampak jelas bahawa akidah ni jauh lari sesat daripada ajaran Islam. Dan inilah yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Sibai, kunna na'taqidu anna syi'ata madhaban min madhahibil Islam fa akhta'na. Kami pernah menyangka Syiah ni salah satu madhab Islam, tapi kami silap. Sebenarnya Syiah adalah satu agama yang asing pada agama Islam. Syiah adalah satu agama yang asing pada agama Islam, yang jauh lari pada ajaran Islam. Moga-moga Allah jaga iman kita, tuan-tuan. Kita duduk bicara tentang akidah orang, kita kena jaga akidah kita. Kita bicara tentang agama orang, kita jaga agama kita. Moga-moga kita dihidupkan oleh Allah SWT dalam keadaan orang beriman, dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan beriman, dan Allah bangkitkan kita semua dalam keadaan beriman pada Allah SWT, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang untuk malam ni, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.